Baiklah, hari ini izinkan saya memberi sedikit gambaran apa yang kita akan belajar pada hari ini. Murid-murid edukasi sekalian, okey, ingin saya tekankan hari ini Cik Zan akan membuat refresher lagi apakah sambungan pelarasan yang perlu dikuasai untuk menjawab soalan ketah 2, dan ada bonus utamanya ialah tajuk pembetulan kesilapan, dan juga kita fokus sedikit bagaimana pelarasan yang kita belajar pada part 1 dan part 2 pada hari ini diguna pakai dalam tajuk perkongsian. Saya sebagai guru perakana yang dah lama mengajar ni, kiranya murid cemerlang ni memang mahir, pakar dalam pelarasan, mahir dalam format, mahir dalam sistem catatan bergu, merekod dalam meja. Soalan prinsip perakana ni seolah-olah seperti soalan yang berulang-ulang kali saja. Itu yang saya nampak lah. Jadi kalau murid cemerlang ni dapat menguasai apa yang Cik Zan sampaikan, bukan soal tu nak keluar ya, tapi kemahiran itu, awak dengan guru awak lah yang patut brush up lagi. Yang paling penting sekali adalah pembelajaran kendiri awak. Saya tekan lagi sikit supaya kita tidak belajar secara teknikal sahaja. Apa yang Cikgu Zan akan sampaikan pada petang ini adalah aplikasi prinsip pengiktirafan hasil dan belanja. Sangat-sangat penting. Di samping itu ya, kita tahu ada andaian entiti perasingan, andaian usaha berterusan. Semua itu diterjemahkan dalam penyediaan penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Okey, oleh kerana masa tak boleh lama-lama sangat sebab tajuk ni memang memerlukan masa yang panjang, maka dengan ini saya serahkan kepada Cik Zan Asfi untuk meneruskan ceramah berkenaan dengan part 2 pada petang ini. So saya harap semua murid memberi fokus. Kalau ada soalan sila type di ruangan chat ataupun di laman Telegram. Saya akan cuba memerhatinya. Yes? Sementara saya pun mengikuti juga apa yang Cik Zan sampaikan. PLC bagi saya. Kau dipersilakan Cik Zan Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cikgu Salina selaku fasilitator pada petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pegawai-pegawai JPN yang bekerja untuk program Open Classroom to Excellence untuk 2021. Pengajar Salina selaku fesi kita pada petang ni, guru-guru yang sama-sama ikut serta untuk program petang ni, juga pelajar-pelajar kategori cemerlang yang bersama dengan kami pada petang ini. Alhamdulillah pelajar, kita dapat bertemu kembali untuk sesi seterusnya. Terima kasih kepada kamu kerana kamu sanggup ada yang masuk dari pukul 10 dia dah masuk dah kat talian untuk ikuti program ini. Alhamdulillah, insya-Allah kamu akan cemerlang. Jadi seperti mana yang dimaklumkan oleh Cikgu Salina tadi, bahawa saya akan terus menyambung untuk part pelarasan, sebab apa-apa soalan prinsip perakaunan pun dalam SPM nanti memang menjurus kepada pemakaian dan penggunaan aspek pelarasan. Jadi minggu lepas cikgu dah terangkan kepada kamu 4 perkara, iaitu berkaitan dengan pelarasan ekonomi nominal. Kita ada belanja prabayar, belanja belum bayar, kita ada hasil belum terima dan kita ada hasil belum terperoleh. Okey, masalahnya pelajar, apa yang saya dapati berdasarkan pengalaman saya sebagai cikgu hampir 30 tahun, pelajar-pelajar memang tak begitu mantap untuk memahami aspek pelarasan dan seterusnya mereka tidak tahu nak mengira angka-angka yang terlibat dalam pelarasan. Jadi minggu lepas saya dah bagi secara detail dan kita ada share dengan pelajar bahan-bahan tersebut. Jadi pelajar tolong manfaatkan itu, sebab apa yang saya buat nota tu iaitu apa yang memang biasa diuji dalam peperiksaan SPM. Konsep-konsep tu jelas. Kali ini kita akan pergi kepada yang lain, iaitu kita ada hutang lapuk, kita ada susut nilai, kita ada pertukaran hutang ragu, hutang lapuk terpulih dan kita ada urus niaga kesilapan dan ketinggalan catatan. Jadi pelajar-pelajar, tolong pinjamkan telinga kamu lebih kurang 2 jam untuk bersama dengan kami. Ada apa soalan boleh kamu kemukakan nanti dan di akhir sesi nanti insya-Allah saya akan berikan beberapa fokus penting untuk SPM 2021. Sebab
tak banyak lagi masa yang tinggal. Berbaki lebih kurang, okay, katakan kita mula sekolah start bulan November. Kita akan sekolah lebih kurang sebulan, cuti sekejap 3 minggu. Dan kita berbaki lagi 2 bulan untuk kamu pecut untuk persediaan kamu untuk pesan SPM. Jadi saya nak mula jadi saya nak share screen dulu insya-Allah. Okey pelajar, nampak skrin saya ke? Pelajar, tolong respon. Nampak cikgu. Nampak. Okey, terima kasih. Kita mula pelajar. Okey. Kita nak mula. Boleh ke ni? Tak masuk kenapa? Sekejap pelajar. Okey, boleh pelajar? Boleh Boleh. Boleh cikgu. Okey, you respond Okey, kita pergi kepada hutang lapuk. Okey, hutang lapuk, kata kuncinya tengok dalam SPM. Apa kata kuncinya? Iaitu kita ada muflis, betul? Saya lebih suka mengajar pelajar ingat kepada kata-kata kunci dan kita faham soalan ayat-ayat dalam soalan Sebab saya dah tengok, saya dah ajar hampir 30 tahun dan saya dapat buat rumusan kata-kata kunci yang berkaitan dengan perasan tersebut. Jadi kalau hutang lapuk ni kata kuncinya biasa Dihapuskan. okey, dihapuskan, betul Tapi ada pelajar yang salah konsep. Bila sebut hutang lapuk dihapuskan, dianggap sebagai hutang lapuk terpulih. Tak betul ya pelajar Jadi term tu memang dia panggil hutang lapuk dihapuskan. Jadi kalau perkataan ayat itu berbunyi hutang lapuk dihapuskan, bermakna itu adalah hutang lapuk, bukan hutang lapuk terpulih. Pernah berlaku dengan pelajar saya dulu, dianggap sebagai hutang lapuk terpulih. So kata kuncinya hutang lapuk dihapuskan, ayat dia kataan muflis, meninggal dunia, melarikan diri, okey, bankrupt. Jadi itu merujuk gagal dikesan, itu semua adalah merujuk kepada hutang lapuk. Hutang lapuk lebih mudah ya pelajar sebab dia tak banyak cerita berbanding dengan peruntukan hutang ragu nanti sebentar lagi. So hutang lapuk direkod sebagai belanja dalam akaun untung rugi. So hutang lapuk direkod sebagai belanja dalam akaun untung rugi. Okey, perlu ditolak daripada akaun belum terima untuk mendapatkan baki akaun belum terima bersih Sorry ayat tu betul, bagi mendapatkan baki akaun belum terima bersih bagi tujuan pengiraan peruntukan hutang ragu. Okey pelajar, dengar betul-betul Hutang lapuk yang kita tolak dari akaun belum terima untuk pengiraan peruntukan hutang ragu iaitu hutang lapuk dalam maklumat tambahan. Saya ulang sekali lagi. Untuk mengira peruntukan hutang ragu, kita ambil kira hutang lapuk dalam maklumat tambahan. Jangan ambil kira maklumat dalam imbangan duga. Jadi kena faham yang itu betul-betul. Yang imbangan duga tu kita akan campur nanti yang untuk direkodkan bersama hutang lapuk dalam maklumat tambahan dalam APUR, akaun untung rugilah di bahagian belanja. Tetapi bagi pengiraan peruntukan hutang ragu ataupun hutang ragu, kita gunakan angka hutang lapuk dalam maklumat tambahan. Itu kena jelas. Okey. Seterusnya. Okey. Ini catatan dalam jurnal am. Sebab kadang-kadang SPM dia akan uji juga catatan dalam jurnal am. Mungkin tahun ini keluar, kita tak tahu. Dalam soalan objektif, kertas 1 memang diuji catatan dalam jurnal am. Ada diuji.
Tetapi dalam ketah 2 mungkin juga akan diuji. Jadi pelajar, instead of awak tahu pelarasan, cuba tahu semua sekali. Iaitu apa dia? Saya ulang sekali lagi. Tahu nak kira pelarasan, tahu nak rekod dalam jurnal, tahu nak rekod dalam ledger. Sebab nanti kemungkinan juga keluar soalan ketah 2 tahun ini, pelarasan melibatkan akaun ledger. Okey, jadi hutang lapuk kita debitkan sebab dia dah belanja dan kita kreditkan akaun belum terima. Ini berdasar kepada prinsip catatan bergu. Iaitu bila belanja bertambah, kita debit dan apabila aset berkurang, kita kredit. Ini jurnal am. Okey, kita pergi yang seterusnya. Iaitu, ini saya terang teori dia pelajar, tapi kita akan pergi pada latihan supaya kamu nampak. Okey, kita pergi kepada peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu, dia tak sama dengan hutang lapuk. Hutang lapuk, hutang yang pasti tak dapat dikutip. Tetapi, peruntukan hutang ragu... PHR is a contra. Betul. Apa dia? Betul. Dia adalah catatan kontra. Betul? So, dia adalah anggaran yang dibuat terhadap hutang perniagaan yang mungkin tak dapat dikutip balik. Dia hanya sekadar anggaran ya pelajar. Anggaran berapa peratus daripada akaun belum terima yang tak dapat dikutip. Kita sekadar anggaran. So, dia ada 3 keadaan. Okey, keadaan yang pertama, jadi kena ingat pelajar, iaitu mewujudkan peruntukan hutang ragu. Di sini pelajar maksudnya PHR tu baru diwujudkan. Tidak ada PHR ditunjukkan dalam imbangan duga. Maksudnya bila kamu pergi soalan ketah 2 nanti, kamu akan diberi satu imbangan duga ataupun senarai baki akaun. Dalam senarai baki ataupun imbangan duga, tidak tercatat butir bagi peruntukan hutang ragu yang tahun lepas punya. Jadi kita anggapkan syarikat atau perniagaan baru mewujudkan PHR. Maka timbullah istilah hutang ragu. Jadi ingat pelajar So bila dapat soalan nanti, awak tengoklah rangsangan yang diberi kepada kamu. Iaitu tengok imbangan duga dan senarai baki. Bila sebut je prinsip perakaunan ni, soalannya bermula mesti dengan rangsangan, imbangan duga ataupun senarai baki akaun. Jadi kamu kena familiar dengan benda tu. Jadi untuk mantapkan diri kamu, kamu kena tengok soalan SPM yang lepas-lepas baru kamu nampak. Sebab kamu tak pernah lagi diuji peperiksaan Jadi bila kes mewujudkan PHR, kita istilahnya dipanggil sebagai hutang ragu. So confirm belanja. Belanja, bagus. So kalau mewujudkan, it's confirm belanja. So debit hutang ragu dan kita kreditkan peruntukan hutang ragu. PHR ni dia mesti keluar SPM. Sebut je ketah 2, tak boleh tidak, dia mesti keluar untuk part PHR. Satu, susut nilai. Yang kedua, PHR. Dia mesti keluar. Hutang lapuk, tengok soalan. Sometimes keluar, sometimes tak keluar. Jadi untuk awak mahirkan kertas 2 nak skor soalan penyata keuangan pelajar, awak mahirkanlah pelarasan. Itu jantung dia. Okay, kita pergi yang kes kedua. Okay, kes kedua berlakunya pertambahan. Maksudnya, bila sebut pertambahan ini, PHR yang kita kira tahun semasa melebihi nilai PHR yang tahun sebelumnya. Yang ni pun belanja. Ini adalah belanja. So, kamu minuskan sahaja nilai PHR yang baru itu dengan nilai PHR yang asal untuk dapatkan nilai pertambahannya dan kita iktirafkan sebagai belanja. Ini kes yang kedua. Jadi pelajar kena ingat kes yang pertama tadi macam tu. Ini kes yang kedua. So kita study case by case Ini kes yang kedua. So kalau pertambahan, ianya dianggap sebagai belanja. Nak tahu tambah berkurang?
awak kira dulu PHR tahun semasa dan kita banding dengan PHR tahun sebelumnya, lihat kepada imbangan duga ataupun dia punya maklumat senarai baki ya. Okey, kes yang ketiga, berlakunya pengurangan. 计算着 hasil. Ini adalah hasil. Bagus saya Syarwina, you faham? So ini adalah hasil. Sama saja bila you kira nilai yang PHR untuk tahun semasa, you dapat nilainya lebih rendah berbanding dengan PHR tahun lepas yang direkod dalam imbangan duga tahun lepas, yang baki tahun lepas buat ke tahun ini, maka berlakunya pengurangan. Dia senang saja pelajar, saya suka ajar pelajar, kamu tolakkan nilai yang kamu kira dengan nilai PHR tu. Kalau dapat negatif, ini menunjukkan pengurangan. So kalau pengurangan, ianya adalah hasil. So kita record di sebelah hasil akaun perdagangan, akaun untung rugi. Kalau belanja, kita record di sebelah belanja. Kalau dalam bentuk akaun T, belanja PHR kita record di sebelah debit. Manakala untuk peta pengurangan, kita rekodkan di sebelah hasil kredit. Jelas ya? PHR. Okey, kita pergi yang seterusnya. Yang ini pelajar, lately telah pernah diuji pelajar. Sebelum ni kurang diuji hutang lapuk terpulih. 2019 pernah diuji dah diuji. Jadi kamu kena Yang ni ingat, hasil. ya. Ini adalah hasil. Bagus. Ini adalah hasil, direkod sebagai hasil. Hutang yang dapat dikutip semula setelah dihapuskan sebagai hutang lapuk. Okey, direkod sebagai hasil bukan operasi. So kita rekodkan dalam akaun rugi di sebelah hasil. So dalam soalan SPM, saya perhatikan pelarasan hutang lapuk ni biasanya dia akan gunakan duit yang diterima tu untuk perbelanjaan ke, beli aset ke. Jadi awak nampak dah soalan kebat dalam pelarasan SPM. Sebagai contoh dia akan sebut hutang lapuk terpulih digunakan untuk membeli apa. Nanti kamu akan tengok dengan contoh yang cikgu bagi nanti ya. Lepas ini habis penerangan cikgu tentang teori konsep asas ni, cikgu akan cerita, akan tunjukkan contoh-contoh pelarasan supaya kamu nampak lebih clear. Sebab saya yakin kalau kamu faham pelarasan, insya-Allah you can answer this question, you confirm boleh dapat markah full mark 25 of 25 markah 25/25. Okey, hutang lapuk terpulih kita rekodkan dalam jenayah seperti berikut. Kita debitkan tunai atau bank, sebab kalau kita dapat duit tunai kita rekod sebagai tunai, debit. Kalau kita dapat cek kita rekod sebagai bank, dan kita kreditkan hutang lapuk terpulih. Jelas ini catatan jurnal am. Dan bila kita buat catatan pembalikan dalam akaun rugi, so hutang lapuk terpulih tu kita rekodkan dalam akaun rugi di sebelah kredit. Okey? Jelas belajar Jelas. Okey. Ini dia yang paling mengelirukan pelajar. Mengapa cikgu cakap macam ni? Sebab pelajar tak tengok kepada tarikh-tarikh pemerolehan aset. Okey, susut nilai. Susut nilai memang selalu keluar dalam SPM. Tetapi pelajar tidak berhati-hati dengan tarikh pemilikan aset itu. Dia terus kali 10%, kali 5%, kali 20%, tanpa mengambil kira bilakah aset tersebut dibeli ataupun diperoleh, dibawa masuk berdasarkan kepada tempoh perkahunannya. Katakan aset itu dibawa masuk pada 1 Julai, tarikh tamat pada 30 Jun. So pelajar biasanya terlupa untuk mendarabkan pengiraan tu dengan 6/12. Ini memang selalu
Tanya Cikgu Salina pun pelajar-pelajar kita memang macam itulah. Memang kita rasa kecewa. Amat kecewa. Seringkali kita peringatkan kepada pelajar iaitu tengok kepada tarikh dia. So, susut nilai confirm keluar merupakan kejatuhan nilai direkod sebagai belanja. Boleh pelajar? Cik Sat. Boleh cikgu. Boleh ya? Direkod sebagai belanja. So kita ada 3 kaedah. Ni dia kaedahnya. Okey. Yang sebelah kiri tu itu jarang keluar. Dalam ketah 2 tak silap cikgu tak pernah lagi diuji. Awak biasa dengan peratus. Kali kos, kali tempoh masa. Jadi pelajar tengok yang formula di sebelah tu. Kos, aset, tolak, nilai scrap, bahagi usia guna. Yang itu kalau soalannya melibatkan tempoh usia guna aset dinyatakan, maka kita gunakanlah formula yang di sebelah itu. Nama kaedah sama ya pelajar, garis lurus, ansuran tetap, kaedah atas kos. Yang kita familiar dengan kaedah yang di sebelah kanan awak tu. Susut nilai, peratus kali kos aset kali tempoh masa. Tempoh masa tu kena berhati-hati. Lepas ni kita tengok soalan. Ada tak pelajar yang keliru dengan tempoh masa? Tengok pada contoh soalan yang cikgu bagi lepas sebentar lagi ya. Jadi ini kaedah yang pertama. Tengok soalan kaedah apa dia pakai. Okay. Kaedah yang kedua, ini dia. Kaedah baki berkurangan. Baki berkurangan ini juga dia akan sebut juga atas nilai buku. Jadi kena ingat pelajar. Biasa kamu familiar dengan sebutan baki berkurangan. Baki berkurangan. Tiba-tiba SPM tahun ini dia kata susut nilai kenderaan dikira atas nilai buku. Dah kamu confirm kata cikgu tak pernah ajar nilai buku. Jadi ingat ya, nilai buku ni maksudnya nilai kos ditolak dengan susut nilai terkumpul, maksudnya sama juga dengan kaedah baki berkurangan. Jadi ingat pelajar ya, nilai buku. Pelajar cemerlang cikgu rasa tak ada masalah. Yang masalah sekarang ni pelajar yang sederhana cemerlang dan kurang cemerlang. Tak dianggap akaun ni susah. Sebenarnya tidak pelajar. Kalau kamu faham dia punya konsep, tahu istilah, tahu nak kira, tahu nak record, tak menjadi masalah kepada kamu. Kaedah yang ketiga, ini kaedah yang juga popular dalam bab record tak, dalam bab account club. Sangat popular. Kaedah penilaian semula. Kalau kamu belajar bab account club, cuba kamu tengok. Ramai pelajar silap. Sebagai contoh, dia tertinggal maklumat. Kamu diberi 2 maklumat. 1 Januari, 31 Disember. Diberi nilai rumah kelab. Rumah kelab pada 1 Januari, nilainya katakan 80,000. 31 Disember, kita bagi 75. Jadi kamu nampak tak apa yang berlaku di situ? Pelajar, cuba respon. Susun nilai. Berapa nilai dia? 1 Januari 80,000, 31 Disember 75,000. 1,000. 80,000 dengan 75. 10,000 sorry. 5,000. So 5,000. Nampak itu basic. Tapi kamu tak nampak. Penilaian semula ni saya bagi tahu pelajar, saya selalu cakap kat pelajar, namakan sebagai tersirat. Yang kamu tak nampak. Macam kamu belajar bahasa Melayu kan, bab rumusan karangan. Dia ada isi tersirat, ada isi tersurat. So dalam prinsip perkaunan, sebut saja penilaian semula, dia tak sebut dalam soalan tu pelajar. Jadi kamu kena faham istilahnya tersirat. Jadi tengok pada angka-angka butir-butir dan angka-angka yang dicatat dalam soalan. Okey, secara kesimpulan, kaedah nak ngira je senang saja. Nilai aset awal tahun. Dari mana kita tahu nilai aset awal tahun? Merujuk ke mana? Kepada apa? Tarikh 1 hari bulan. Nampak tak pelajar? So kita tengok aset awal tahun.
iaitu tarikh pada 1 Januari. Bagaimana tahu beli aset baru? Tengok dekat mana? Pelajar cuba respon. Apa rangsangannya? Apa buktinya kita beli aset baru? Dari mana kita dapat maklumat tu? Nilai aset awal tahun tengok pada senarai baki. Bagaimana kita tahu bagaimana pelajar tahu perniagaan ini ada membeli suatu aset baru? Dari mana? Buku tunai. Bagus. Buku tunai. Tengok sebelah mana Syarmina? Debit ke kredit? Kredit. Tengok sebelah kredit. Betul pelajar? Jadi kamu nampak tak? Bila kamu nampak ada catatan perabot dekat buku tunai di sebelah kredit, bermakna kamu perniagaan beli. Apa dia? Beli aset. Ataupun dipanggil sebagai belanja modal. Tahu tak pelajar? Budak ramai, budak tahu belanja saja. Belanja ada dua. Belanja hasil, belanja modal. Belanja modal ini belanja untuk dipermodalkan untuk membeli aset, bukan semasa itu belanja modal. Sebut je belanja hasil, dia bukannya hasil. Budak ramai kata, cikgu, apa ni gabungan belanja dengan hasil? Namanya belanja hasil. Iaitu belanja untuk mendapatkan hasil. Apa dia? Belanja pengurusan. Beli alat tulis, bayar gaji pekerja, bayar insurans. Bukankah itu untuk mendapatkan hasil perniagaan? Maksudnya bila kita bayar gaji pekerja, barulah orang akan bekerja dekat syarikat kita. Dapatlah hasil. Betul tak? So namanya belanja hasil. Bukannya belanja hasil tu hasil. Budak ramai tak faham tadi tu cakap belanja. Sekarang hasil. Namanya belanja hasil. Belanja modal, belanja mendapatkan aset bukan semasa. Dan kita tolak dengan nilai aset akhir tahun. Tengok dekat senarai baki, tengok dekat tarikh 31 ataupun dalam maklumat tambahan. Dalam SPM pelajar, kamu dapat maklumat tengok baki awal, tengok buku tunai, tengok baki akhir, atau diberi imbangan duga, tengok imbangan duga, tengok maklumat tambahan. Dia bukan macam soalan matematik pelajar. Matematik kamu nampak angka-angka tu jelas ya. Tapi soalan akaun ni dia ada maksud yang dinamakan sebagai tersirat. Okey, itu kaedah penilaian semula. Okey. Yang ini pula susut nilai terkumpul. Iaitu jumlah susut nilai yang kita kumpulkan sejak aset tersebut diperoleh atau dibeli. So SNT ditunjuk dalam PKK. Ditunjukkan dalam PKK yang akan mengurangkan nilai kos asal aset. Dapat nilai apa tu? Kos tolak SNT dapat Nilai apa? buku. Nilai buku itu direkodkan dalam PKK. Jadi ingat pelajar, nilai buku biasanya akan diberi markah dalam pesan SPM. Jadi ingat ya. So kos tolak SNT dapatlah nilai buku. Jadi itu sebenarnya yang saya nak ceritakan berkaitan dengan susut nilai. Okey, cara rekod dia macam ni lah. Susut nilai kita debitkan sebab dia belanja. Susut nilai debit, dia adalah belanja. Dan kita kreditkan susut nilai terkumpul. So bila catatan pembalikan, susut nilai itu kita akan tutup akaun dia dan kita pindahkan ke akaun untung rugi. Faham tak pelajar? Itu catatan penutupan dia. So debit akaun untung rugi, maknanya susut nilai akan direkodkan dalam akaun untung rugi sebagai belanja. So kita pindahkan susut nilai ke akaun untung rugi dengan mendebitkan akaun untung rugi. Dia pelajar kena faham ya, bukan debit susut nilai kredit untung rugi, bukan ya. Dia debit susut nilai, kredit susut nilai terkumpul dan tutup akaun susut nilai, kita debitkan akaun untung rugi,
kita kreditkan akaun susut nilai. Ini dalam bab 7 iaitu penutupan akaun. Semua akaun belanja dan hasil akan ditutup, dipindahkan ke akaun untung rugi. Okey. Ini kalau keluar pun soalan objektif. Dan mungkin juga keluar dalam soalan pembetulan kesilapan nanti. Ada keluar ya pelajar. Jadi bila saya Pak Akhir saya akan buat catatan pembetulan kesilapan. Jenam. Okey, ayat ini yang dah biasa diuji kepada pelajar. Inilah budak yang selalu keliru. Sebab ini kamu tak boleh jangka urus niaga dia. Berbagai-bagai bentuk pelarasan, contoh ayat pelarasan berkaitan dengan kesilapan dan ketinggalan. Okay, tengok contoh yang dia tunjuk situ. Pemilik mengambil barang. Ini biasa kan? Ini biasa. Okey, ini kesannya macam mana? Pemilik terlupa merekod ambilan barang bernilai 500 untuk kegunaan sendiri. Ini biasa. Apa kesan pada akaun ambilan? Apa kesan pada akaun belian? So, dalam PKK, kita rekodkan ambilan tu, ambilan barang niaga sebagai ambilan, dan dalam akaun belian, kita tolakkan akaun belian dengan nilai ambilan tersebut. Ini maksud pelarasan ni pelajar. Ini biasa pelajar, biasa. Biasa keluar. Okey, seterusnya, tengok di bawah tu, iaitu belanja bagi komputer telah didebitkan dalam akaun komputer. Ini kesilapan. Yang tadi atas ketinggalan. Ini kesilapan. Sebenarnya adalah akaun belanja memiliki komputer. Tapi direkod dalam akaun komputer. So apa kesannya? Belanja kita kena tambahkan dalam akaun untung rugi. Manakala dalam PKK alatan pejabat kita kena kurangkan 450. Jadi kamu nampak tak? Secara keseluruhan yang dinamakan pelarasan itu. Jadi saya ulang sekali lagi, pelarasan kesilapan dan ketinggalan urus niaga adalah pelarasan yang ramai pelajar salah. Dalam SPM biasanya akan ada dalam soalan 2 ataupun soalan 3 penyata keuangan sama ada milikan tunggal ataupun perkongsian, dia ada lebih kurang 7 ke 9 atau 10 pelarasan maklumat tambahan. Jadi kalau pelajar faham ke semua maklumat tambahan itu, kamu tak ada masalah untuk jawab soalan melibatkan penyata keuangan. Jadi sebenarnya bajet akaun ni, soalan bahagian A tu, soalan nombor 2 tu, dah bonus kepada pelajar. Sebab pelajar dah tahu dah sama ada perkongsian ni keluar ataupun milikan tunggal. 2018 keluar soalan perkongsian. 2019 milikan tunggal. Tahun lepas milikan tunggal. Jadi tahun ini kita banyak menjangka menduga perkongsian. Tapi tak ada masalah pelajar. Baik perkongsian ke, baik milikan tunggal ke, soalannya sama je. Yang bezanya kalau perkongsian dia ada akaun apa? Okey. Boleh respon pelajar? 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 Yes, teacher. Boleh respon? Apa bezanya milikan tunggal dengan perkongsian penyata keuangan? Apa beza dia? Charvina. Got the account semasa there. Lagi? Satu lagi? Akaun apa? Dia ada one? Dia ada one. Akaun pengasingan untung rugi. Bagus. Very good. Jadi nampak tak pelajar? Tak ada susah. Cuma kalau perkongsian ni keluar, awak cuma tambah akaun pengasingan dan akaun semasa. Itu saja. Yang lain tu semua sama. Ya. Nampak tak? Senang. Betul Cikgu Salimah kan? Ya. Nampaknya pelajar? So you nampak tak yang kenapa kita cakap pada pelajar, akaun ni bonus pada kamu. Kalau budak cemerlang memang bonus. Sebab apa? Bahagian A, soalan nombor 2 atau 3, kamu dah boleh jawab dah. Bermaknanya dia lebih kurang 20 markah dalam tangan you boleh dapat. Sebab apa? Dah tahu dah perkongsian atau milikan tunggal. Jadi untuk lebih selamat pelajar,
You belajarlah, you fokus dua-dua. Sebab cikgu tak nak bagi garanti kat kamu. Cikgu tak boleh nak bagi jaminan keluar perkongsian tahun ini. Tetapi pemberatan kita kemungkinan keluar perkongsian. Tak apa. Itu tak ada masalah. Okay, now kita pergi kepada dah saya terang semua. Nak kukuhkan pemahaman kamu. Kita pergi. Tengok yang ini. Ni dia. Kamu boleh respon macam minggu lepas. Cuba respon pada cikgu. Nak buat macam mana? Okey, nilai-nilai dia apa nak catat. Okey, ni cikgu ambil petikan ni imbangan duga ya. Cikgu ambil separuh dari imbangan duga yang biasa diuji dalam soalan. Sebut je akaun ni pelajar, kamu akan nampak benda ni, betul? Kalau Ya, cikgu. Matematik jangan nampak graf kan. You akan nampak bentuk-bentuk kan, polygon ke, piramid, all these thing kan. Tapi bila sebut akaun, you akan nampak apa? Imbangan duga. Kalau you cakap you tak pernah tengok, bohong lah. Betul tak? You kata tak kena imbangan duga, memang you teruk lah. Walaupun berlaku PKP, you tak bersemuka dengan cikgu, you cakap tak berjumpa, sorry lah. Susun nilai ialah 4,000. Susut nilai 4,000 sebab atas kos, betul? So 10% you darab dengan 40,000. Ini basic, senang. Okey, tengok yang kedua. Betulkah hutang ragu diwujudkan? Ini 1,000. apa dia? Hutang ragu ke PHR? Hutang ragu. Ini adalah hutang ragu. So you kena Diwujudkan. faham saja. Sebab kalau dalam imbangan duga tidak ada PHR, kita iktirafkan dia sebagai hutang ragu. So hutang ragu berapa? 20,000 kali dengan 5% you dapat 1,000. Betul? Betul. Tengok catatannya. Ini catatan you kena ingat. You kena tengok catatannya. Nampak tak? Susut nilai direkod sebagai belanja 4,000 dan rekodkan juga hutang ragu. So perkataan mesti betul pelajar. You tak boleh tulis susut nilai terkumpul kenderaan dalam untung rugi. Salah. Untung rugi, you mesti sebut perkataan susut nilai kenderaan. Tak perlu sebut belanja. Kita dah faham dah. So sebut sebagai susut nilai. Bukannya susut nilai terkumpul. Ada pelajar yang salah. Saya suruh tekan kat pelajar. So dalam PKK, cuba tengok mengapa menjadi 12,000? Kita kena tambah dengan nilai 8,000 nilai yang susut nilai yang tahun sebelumnya. So angka menjadi 12,000. Betul? Betul. Dalam PKK kita rekod PHR sebagai 1,000. Sebab Cikgu Zan. apa? Ya. Cikgu Zan. Cikgu Zan. Hello. Ya. Ada boleh tanya. Mr. Nama tak kata sebut ni dengan moralitaran. Cikgu tak apa tolak dengan hutang lapuk ke? No need to tolak cause it's in the imbangan duga. Ya, sila. Warna. Jawab. Yes, Cuba jawab teacher. mana? You jawab. You Cause terangkan. it's in the imbangan duga. It's not in the maklumat tambahan. Ya, betul. Sebab hutang Betul. lapuk Ya. itu, hutang lapuk tu telah berlaku yang dulu punya tak ambil kira, tak ambil kira dah. Sekarang kita ambil kira akaun belum terima yang akhir tu. Betul tak pelajar? So tak Ya, ambil cikgu. kira. Faham ya? Very good. Jadi itu betul, bagus you tanya itu. Ramai pelajar yang salah. So jangan lupa, you tolak hutang lapuk dalam maklumat tambahan sahaja. Itu you kena faham ya. Ini yang budak ramai salah. Okay, saya harap clear benda tu. Tak apa, it's okay. Terima kasih. Okay. Yang ini. Kita tengok. Panjang sikit. Saya bagi 3 kepada awak. Ini baru betul lah. Seorang akaun belum terima telah meninggal dunia dan bakinya dihapus sebagai hutang lapuk. Apa implikasinya? Kena tolak dengan akaun belum terima. Ya, Betul. So 30,000 minus 800. Betul? 29,200. Okey. Faham ya pelajar? So bila you kira nanti, you kira nilai dia PHR, you kena tolak 30,000 minus 800. Ini baru betul. So 30,000 tolak 800 untuk you kira nanti maklumat kelarasan PHR. Okey. Hutang lapuk, you kena tambahkan 450
campur 800. So 1,250. Okay, 1250. 1250 dan okey, untuk susut nilai jangan lupa baki berkurangan nak kira macam mana? Mas minus sesusun nilai terkumpul first. Okey, 60,000 minus 9,000 then baru you kali dengan 10%. Nampak tak? Jadi kami ingat, jadi saya nak bagi tahu kamu, jadi pelajar cemerlang, cuba kamu mahirkan benda-benda yang ini. Ini benda-benda yang biasa keluar yang akan diuji kepada pelajar. So, kamu mahirkan ni, saya bagi contoh kepada kamu dan tengok rekod dia. Cuba tengok. Cuba kamu kira, dapat tak macam tu? Aku salah kira. Ya cikgu, saya pun dah dapat. Dapat, betul? Ya cikgu. Sama ya? Okay. So, you tengok situ. Okay, tengok PHR. Bertambah ke berkurang? Tengok di sini. Bertambah. Bagus ya. Tengok, kenapa bertambah? 1,200. Nampak? 1,200. Tengok balik. Berapa you kira? You dapat 1,460. So tambah 260. 1,460. Nampak tak? 1,460. Then you tolak balik, you dapat pertambahan 260. Jadi pelajar kena biasa buat macam ni. Bila SPM esok, kamu kira dan kamu catat. Biar kamu tidak tertinggal. So ingat ya pelajar, maklumat tambahan memberi kesan kepada akaun rugi dan juga PKK. So kita rekodkan. Macam tu. Jelas ya? Clear? Tak apa. Tak ada masalah. Okay, pergi yang ketiga. Tengok yang ketiga. Yang ini. Tengok perkataan dia. Hutang lapuk dihapuskan. Itu bukan hutang lapuk terpulih ya pelajar. Itu still hutang lapuk. So, Kena tolak dengan akaun belum terima. bagus. 11,500. Betul. Yeah, no, 11,400 sorry. Bagus. Then you kali dengan 5%. 11,000, 12,000 tolak 600. 570. Berapa dapat? 570. Betul. So it's a pengurangan peruntukan hutang lagu sebanyak 410 kan? Okey, betul. Bagus. Kamu faham. So, PHR ingat kamu dah faham. Tak ada masalah. So, berlakunya pengurangan. Dan cuba tengok di bawah itu. Perabot. Baki berkurangan. Tengok atas nilai buku. Nampak tak perkataan tu? Nanti exam jangan terkejut. Terkejut kalau keluar tahun ni SPM. 1,275 susun nilai. Buku. So, perabot 15,000. You minus dengan 2250. Baru you kali dengan 10%. Okay? So, Okey cikgu, sangat senang ya ni. Senang kan? Senang, betul. Senang. Pada pelajaran okey. Okay. Tengok rekod dia. Tengok. Cuba tengok betul tak perikodan kita? Betul. Hutang lapuk, akaun belum terima. Akaun belum terima tu 11,400. You tunjuk dalam PKK. Then, dalam PHR 570. So 11,400 tolak 570 dalam PKK. Okey, itu PKK ya, jelas. Hutang lapuk AUR, tengok 800. Berlaku pengurangan di sebelah hasil, bukan belanja, hasil. And then sudah perabot, belanja dan sudah terkumpul dalam PKK 3525. Jadi sebagai latihan kepada kamu ya. Latihan. Jadi bila dapat soalan besok, pastikan faham semua pelarasan dan kamu boleh kira dengan betul dan rekod dengan betul. Ingat ya, faham, kira, rekod. Faham pelarasan itu, apa yang terlibat. Yang kedua, tahu nak kira angka dia. Yang ketiga, nak rekod itu di mana. So, barulah kamu excellent. Okey. Tengok yang ni pula. Tengok soal nilai. Ada tarik-tarik. Okey, tengok. Tengok soal 4 pijak dulu. Tengok dulu. 15400. Macam mana? Akaun belum terima baru 15400. Betul. Ya, 1,5,400. Have to minus 600. Okey. Betul.
Betul ya? Very good. Okey, tengok PHR. Pertambahan PHR kepada 300. Tengok ayat saya, dinaikkan kepada. Tengok saya bagi ayat. Pertambahan PHR 300. Pertambahannya 300. Belanja. Belanja. Very good. Berapa nilai? 300. Dalam PKK tulis berapa? 1,500. Okey, 1,500. Okey, tengok susut nilai. Have to minus 6,000 first. Minus 6,000 ya. Perabot termasuk perabot baru. So 20,000 minus 6,000 berapa dapat? 14,000. Itu time dengan 10%, betul? Betul. Yang balance 6,000 macam mana? Balance 6,000? Kena darab dengan 10%. Times 3 over 12. Darab dengan berapa? 3 over 12. Betul, bagus. Memang you dapat A plus dah. You faham. Okey? Seronok ajar macam ni ya, kalau you faham. Memang you dapat A plus dah, you faham ya. So, ada pelajar tak boleh buat yang pelajar yang tak faham ya, nampak? Very good. Jadi tengok jawapan. Okey. Tengok. Tengok jawapan. Betul tak betul you tengok? You tengok balik, you cuba buat. Saya nak you buat, you tengok. Okey. Okay, tengok balik macam mana ya sebenarnya. Betul pelajar? Ada yang tak dapat jawapan? Betul cikgu. Semua betul Dapat cikgu. Bagus, very good. Yang lain boleh respon ni pelajar, you buat. You tengok, kita nak sama-sama join. Sebab apa saya nak bagi tahu awak? Saya nak cerita yang ni sangat penting. Memang pelajaran sangat penting Sebab format kamu dah tahu. Yang penting kamu tak tahu kira saja Jadi kalau saya ceramah kamu buat cemerlang, memang saya bagi macam ni lah. Saya nak kamu nampak. Cuma kalau saya boleh bersemuka dengan kamu, saya boleh biasa buat bengkel bengkel. Macam the last 2 year, saya selalu pergi kat Ipoh, ceramah. Sekolah yang panggil saya, kita buat bengkel tak apa. Tengok macam mana. Kita ada masa lagi, jumpa lagi insyaAllah tak ada masalah. Okay, bagus, very good. Kita pergi lagi. Tengok yang ini pula. Now ada hutang lapuk terpulih. Tengok premis dinilaikan semula. The premis susun nilai is 5,000. Macam mana you tahu? The 120,000 minus 115,000. So 5,000 lah kan? Ya cikgu. Okey. Nampak pelajar? Susut nilai tu you minuskan 120 dengan 115. You dapat 5,000. Nampak? Itu kaedah penilaian semula. PHR dikurangkan sebanyak 500. So itu apa dia tu? Pengurangan PHR. Berapa? 500. 900. Kan? Bagus. Dikurangkan sebanyak 500. So dalam PKK berapa? 900. 900 betul. Dalam untung rugi 500. 500. Sebagai pengurangan. Okey. Cuba tengok hutang lapuk terpulih. Macam mana? Ambilan kena tambah. Bagus, very good. You faham. Hutang lapuk terpulih diterima oleh pemilik untuk perbelanjaan anak-anaknya. So ini kebat. Ini kita katakan kebat yang tak jelas. Ada pelajar tak faham. Ada budak dia tulis belanja anak. Apa tu? Itu ambilan. Itu adalah ambilan. Sebab saya dah pesan minggu lepas kata kuncinya. Kalau kegunaan anaknya, keluarganya dan sebagainya, maka ianya adalah ambilan. So, impaknya kepada PKK ambilan kita menjadi 700 tambah 360. Okey, tengok jawapan. Impaknya susut nilai premis 5,000 belanja, SNT 15,000, pengurangan PHR sebelah hasil 500, dalam PKK PHR-nya 900, hutang lapuk terpulih rekod sebagai hasil dalam entur rugi dan ambilan direkodkan sebagai belanja anak direkod sebagai ambilan menjadi 1060. Betul? Ada pelajaran yang salah tak? Tak cikgu. Bagus Yang lain cuba respon. So faham ya pelajar? Itu contoh-contoh. Faham ya, jelas Bermakna awak boleh skor. Saya yakin you boleh skor A.
A plus mungkin susah sikit, you kena lebih mantap lah. Tapi kalau A, I rasa you dalam tangan dapat A. Untuk A plus, you kena betul-betul tinggi markah dia. Tak apa. Okay. Terus lagi. Okey, ini dia. Yang lebih lagi. Okey, yang ini soalan 6. Tengok. Hutang lapor terpulih yang first one. Bagus. Macam mana you tahu? Menerima tunai daripada seorang pelanggan yang hutangnya telah menjadi lapuk. Betul. So itu hutang lapuk terpulih. So kesannya rekod di sebelah hasil dan tunai kita tambah. Okey. Yang kedua implikasinya, tukang hutang ragu Pertambahan PHR. sebanyak 280. So ia adalah pertambahan dalam akaun rugi. Dalam PKK berapa? 280. Tambah berapa? 780. Tambah. 1,260. 1,260 boy. Boy, jangan salah So 1,260 1260 dalam PKK. Okay, sebab ditambah sebanyak. Tengok ayatnya. Okay, tengok di bawah. Pulangan sebelah ketinggalan. Pulangan apa tu? Jualan. Itu bagus. Very good Syafina. Itu pulangan jualan. So kesannya pulangan jualan ditambah 650. Yang mana pulangan jualan kat atas? 1,700. 1,700 tu pulangan jualan. Ada lagi pelajar yang tak tahu. 1,700 tu adalah pulangan jualan. Yang 1,200 tu pulangan belian. So nota kredit dihantar kepada pelanggan, berlakunya urus niaga pulangan jualan. Dan kesannya kepada akaun belum terima, betul? Ya, cikgu kena tolak. Nak tolak ke tambah? Tolak. So you tolak dengan 650 daripada akaun belum terima. Terima. Okey, tengok jawapan. Kalau terpulih, tengok betul tak? Betul, cikgu. Tunai tengok betul tak betul? Tengok balik. Betul. Okey, PHR. Pun betul. Tambahan, penjualan. Cik Dan. Betul. Okey, Okey. Cik Dan. Ni Timothy slow sikit ya. Boleh bagi peluang pada murid lain ya untuk join juga ya. Cuba Cik Zan baca mesej tu. Okey. Mesej. Okey. Okey pelajar, saya ulang sekali lagi, tengok balik. Tengok sekali lagi. Okey, tunai diterima dari seorang pelanggan. So itu kita tambahkan duit tunai kita 1460 dan ianya adalah hutang lapuk terpulih. So memberi kesan kepada hasil. Manakala PHR ditambah sebanyak 280, so 980 tambah 280 dalam PKK dan 280 tu diiktiraf sebagai pertambahan belanja PHR dalam AUR. So kita rekod sebagai belanja 280 dan maklumat yang ketiga, nota kredit dihantar kepada pelanggan itu adalah pulangan jualan. So kesannya kepada akaun pulangan kita kena tambahkan 1,700 tambah 650 dan kita akan tolak dekat akaun belum terima sebanyak 650 dalam PKK. Jadi pelajar, awak kena mahir idea nak tambah atau tolak, tengok kepada kesan implikasi urus niaga tersebut kepada ablih. Itu apa dia? Akaun aset, akaun belanja, akaun liability, akaun equity, akaun hasil dan catatan kontra. So pulangan jualan tu catatan kontra. Ya. Soalan 7. Okey. 7-8 tengok. Okey, soalan 7 saya bagi tolong buat. Okey, ni kita buat slow-slow. Ni susah. Kita tengok ni. Susah kalau kamu tak faham. Okay, tengok dulu. Okey.
Tengok yang pertama. Perabot disusut nilai pada kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. 9,000 termasuk sebuah meja pejabat bernilai 1,200 yang dibeli pada 1 Jun 20S4. Jadi 9,000 itu kamu kena tolak dengan 1,200 berapa? 7,800. 7,800 kali dengan 10 over 100 100. times 7 over 12. Okey. Faham ni pelajar? Cikgu, but if the 1,200, do we have to minus the 880? Okey, 7,800 tolak 880 dan kali 10%. Baki berkurangan ya. So 9,000 tolak dengan 1,200, you tinggal 7,800. You tolak dengan 880. Itu aset yang lama. Okay, so tolak dengan 880 kali 10%. Then you tambah dengan 10% kali dengan 9,000 kali dengan berapa bulan? 7 months. Okay, kenapa 7 months? Sebab dia beli pada bulan Jun. Until December, we have 7 months. So kali dengan 7/12. Dapatlah susut nilai. Pelajar, saya ulang sekali lagi. 9,000 tolak dengan 1,200, tolak dengan 880. Then you kali dengan 10%. Okay. Untuk meja pejabat yang baru tu, 9,000 kali 10%, you kali dengan 7/12. Itu untuk susut nilai. Cikgu, susun nilai dia 762 ke? Tengok. Depan betul? 762. 762 pelajar tengok 762. 9,000 tolak 1,200 tolak 880 kali dengan 10% campur 10% kali dengan 7/12. Okey, 762. Okey, cuba tengok pula kadar bayaran. Kadar bayaran Cikgu, angka tolak yang 200. okey, kadar bayaran yang mana 1150. Yang 1,200 salah type salah ya. Yang 1,200 salah kesilapan type. So tengok kadar bayaran 1150. Okey, jadi baca Minus 200. soalan. Kadar bayaran yang dibayar termasuk 200 untuk deposit telefon. So you kena minus 200. Tengok, minus 200. Jangan lupa pelajar, yang 200 itu kita record sebagai deposit Aset semasa. aset semasa. Very good. So jangan lupa pelajar deposit ataupun perkataan cagaran. Maksud yang sama ya, deposit atau cagaran. So 200 itu kita rekodkan dalam PKK sebagai deposit. Okey, tengok seterusnya. Yang ketiga, Modal. barang dengan niaga 700 yang dibeli dengan menggunakan cek peribadi pemilik. Perkara ini terlupa direkodkan. Tambah modal dengan belian. So ini adalah tambahan modal. Minggu lepas cikgu dah ajar awak ledger. Cuba ingat balik. So ini adalah modal tambahan. Pelajar, ini boleh keluar SPM. Kesilapan, ketinggalan. Okey, kesilapan, ketinggalan. Urus niaga, ketinggalan. Bukan silap, urus niaga, tertinggal rekod. So kesannya belian kena tambah 700 dan modal tambah 700. Tengok jawapannya. Itu dia. So belian menjadi 65,700, modal menjadi 60,700. Saya ulang sekali lagi. Belian menjadi 65,700,
modal menjadi 60,700. Okey jelas. Jangan lupa Jelas deposit. cikgu. Deposit record dekat PKK. Jangan lupa, takut tahun ini keluar Okey, kita pergi seterusnya. Yang ini. Tengok pelajar. Ni dia nampak. 1/3 of the belanja membaiki have to go inside the PKK. Okey, mengapa? Cause it's pembelanjaan modal. Okey, so 1/3 dari belanja premis tu kita record dekat PKK. Ditambah 20,000. dekat premis. 20,000 betul? Betul. So 20,000 kita record dekat PKK. Dekat premis. So premis akan menjadi 820,000. Manakala belanja membaiki tinggal lagi berapa ribu? 40,000. 40,000. Nampak pelajar So kena faham. Yang ini boleh keluar ya pelajar. Ini kebat Ni boleh keluar. Jangan terikat dengan belum bayar sahaja, prabayar. So kamu kena ada pelbagai pendedahan kepada pelarasan. Okey, jelas yang pertama. Second Yang one is kedua. ambilan. Pemilik perniagaan mengambil alat tulis untuk kegunaan anaknya. Okey. Di sini pelajar, ianya adalah ambilan. So ambilan kita kena tambah lagi Alat tulis tolak. Betul? Betul. Satu lagi ke mana? Kena tolak dengan alat tulis. Betul. Very good. Tolak dekat alat tulis. Bukan tolak dekat belian. Ni masalah pelajar. Ada pelajar terus tolak dekat belian. No, dia tolak dekat alat tulis. So belanja perniagaan berkurang. Itu belanja alat tulis berkurang sebab telah diambil oleh anak pemilik. So faham So alat tulis menjadi 240 dan juga alat tulis kena tolak 80 dan ambilan tambah 80. Tengok jawapan kita. Betul tak? Too easy. Betul So alat tulis 240, ambilan menjadi 860, belanja membaki premis menjadi 40,000 dan premis dah bertambah kepada 20,000. Okey pelajar? Okey cikgu boleh. Okey, jelas tau. Okey. Lagi. Ni dia. Hasil bertambah 300. Kenapa bertambah? Hutang apa terpulih. Betul. Minus hutang sekadar dah bayaran. terpulih. Dan kita Minus sekadar bayaran. minus ke tambah? Bertambah Membayar kadar sekadar bayaran tu kena tolakkan. Tambah. Sebab dia duit dia digunakan untuk bayar kadar bayaran. So hasil bertambah 300, kadar bayaran tambah lagi 300. Nampak tak? Pelajar? Jangan Nampak. keliru Boleh? Boleh. Hutang lapuk terpulih tu dapat duit tunai kan? Sepatut tunai bertambah. Tetapi tunai itu you dah beli you dah bayar bil telefon kadar bayaran. So kadar bayaran you akan menjadikan 2,000. 1,700 tambah 300 menjadi 2,000 dan hutang lapuk terpulih menjadi 300 rekod dalam akaun untung rugi. Nampak tak pelajar? Itu kesilapan berniaga Okey, 2. Ulangan jualan belum dicatat dalam mana-mana buku. Minus ABT and plus the 760. Okey, kita minus ABT 23,400 tolak 450 sebab berlakunya pulangan jualan. 22,950. Okey. So pulangan jualan kita Bertambah. tambahkan 1,210. okey, tambah dengan 450. So satu jelas. Okey, 2 dah faham pulangan jualan tadi. Iaitu saya ulang sekali lagi, akaun belum terima, kita kena tolak 450. Pulangan jualan tambah 450.
Yang ketiga, PHR Pengurangan dikurangkan PHR. kepada 1,900. So berlakunya apa dia? Pengurangan Pengurangan PHR. sebanyak berapa? 500. Sebanyak 500. So berlakulah pengurangan PHR sebanyak 500. Kita rekod dalam apur untung rugi. Dan 1,900 in the PKK. okey, dalam PKK kita rekod sebanyak 1,900. Jelas ya pelajar? Saya ulang sekali lagi. 500 kita rekod dalam akaun untung rugi sebagai hasil pengurangan. And then dalam PKK kita rekodkan menjadi 1,900. Okey, tengok jawapan. Itu dia. Okey, jelas ya? Tengok balik. So bagi yang pertama tu tiada catatan dalam PKK. Hanya dua-dua AUR. Yang kedua, kita ada pulangan jualan tadi dan kita ada akaun belum terima dan kita ada pengurangan sebanyak 500 dan dalam PKK kita rekodkan 1,900. Jelas ya pelajar? Ya, cikgu. Faham. Okey, faham lain boleh tanya, tak faham ya? Boleh tanya. Okey, ni dia. Yang ke-10. Okay. Ni dia. Kadar bayaran akan tolak 400. Promosi bertambah 400. Betul ke tu? Promosi tolak 400, kadar bayaran bertambah 400. Pelajar betul ya. Ramai pelajar keliru. Kadar bayaran tersalah catat dalam promosi. So promosi tu kena tolak 400, kadar bayaran you tambah 400. Ini kesilapan. Saya ulang sekali lagi. Promosi kita kena tolak. Kadar bayaran you kena tambah. Ini yang selalu pelajar salah. You kalau pergi bab pengeluaran pun ada keluar. You pergi rekod tak lengkap pada keluar. Jadi pelarasan macam ni kita bimbang pelajar ya. So promosi kita kena tolak, kadar bayaran kita kena tambah dalam AUR. Okay, yang kedua, pemilik Ambilan. mengambil tunai 200 untuk diderma. Cikgu, yang ni derma ke ambilan tak, cikgu? You faham tu. Nama sendiri tu means ambilan kan? Ambilan lah. Nampak dah kebat dia. Pelajar, tengok kebat dia. Pemilik mengambil tunai untuk didermakan kepada Persatuan Pendidikan Wanita atas nama sendiri. Ambilan. So ini adalah ambilan. Bukannya Cikgu, Minus kalau- tunai and plus ambilan. you kena fahami pelajar. Saya ulang sekali Cikgu, lagi. kalau derma atas nama syarikat. Ya. Tak boleh nama sendiri. Kalau nama sendiri, ambilan lah. Nampak tak pelajar? Ni lah kebat ya. Ni saya kata awak kebat. Sebab tu soalan ni saya buat untuk awak. Saya reka-reka, saya bagi idea, saya nak awak faham yang pelajar. Nampak tak? Jadi kalau salah maklumat ni, awak akan hilang markah, 2 markah, 3 akan markah hilang ya. So dapat full mark ya. So kita nak awak nak dapat markah penuh dalam bab penyata keuangan. Sebab pelajar, kalau you dapat markah baik dalam penyata keuangan, section A, you boleh dapat A+. Section B tak ada masalah. Section B 3 soalan, you pilih 2, memang soalannya mudah. Macam tahun lepas saya share dengan awak, keluar apa? Persamaan perakaunan tahun lepas keluar, bahagian B. Sangat mudah. Kalau tahun ni keluar balik, mesti awak boleh skor. So bahagian B tak ada masalah kepada pelajar. Yang kita bimbang sekarang soalan bahagian A. Yang budak tak boleh skor. Bahagian A memang susah nak skor. So you kena mahir betul-betul pelarasan. You need practice. Practice betul-betul maklumat pelarasan tu bagi you nampak. Okay? Itu jawapan. Tengok jawapan ya. Ini jawapan yang sepatutnya. So kadar bayaran tambah 400. Promosi you minus 400. And then tunai you minus, ambilan you plus. Okay.
Jelas? Okey? Yes, teacher. Habis ya? Okey, Cikgu Salina cuba komen dulu. Cikgu Salina. Memudahcarakan dari ruangan chatting ni. Ha. Okey, sebenarnya daripada pembahasan saya murid-murid, kamu ni semua cemerlang. Ya, kami memperbagaikan design, reka bentuk item sahaja. Itu saja sebenarnya kan Cik San, kita Ya, betul. reka bentuk item tu di mana kita akan perbagaikan nama-nama butir belanja dengan mengaitkan dengan kesilapan ketara dan biasanya kesilapan dan ketara lah. Itu saja. Bagi saya murid yang boleh memaham dengan baik, boleh menyatakan dua nama akaun dengan betul dan tepat, boleh merekod dengan raja dengan jelas, tidak ada masalah. Sebab kalau akaun ni, kalau murid SBP, saya memang berbuat ekstra kertas. Sekarang saya tak paksa. Sebelum ni saya paksa lebih 10 tahun. Saya heran, kenapalah markah tinggi-tinggi sangat ni. Bila saya refer kod korang tu, patutlah. Murid-murid yang cekap ya, kebat dia, semuanya nampak senang. Pak kata salah seorang calon tadi, semua senang cikgu. Dia dah format tak ada masalah. Masalah kami pemeriksa ialah nilai tu. Ya, betul. Yang tekankan tadi. Walaupun awak nampak macam soalan sama je, biasa je. Tak tahu ya, keberkatan kita buat petang ini yang akan mengingatkan awak daripada awak buat seorang-seorang. Di situ saya nampak kita upgrade kita punya kefahaman. Apa yang cikgu tegur kesilapan tu akan mengingatkan kita dengan lebih lama. Nanti lepas ni cikgu akan masuk lagi yang memutabelitkan bukan bahasa cikgu, bahasa nama akaun tu macam pening-pening sikit lah kalau yang tak faham bahasa Melayu. Cikgu kata kalau faham bahasa Melayu, kita nak faham. Boleh buat, betul lah. Tengok masalah STM kan, dia cakap apa makna ni? Dia translate dalam bahasa Inggeris. Hasrat penggubal tu lain, yang baca tu lain. Jadi itu sajalah yang menjadi cabaran pada murid. So cikgu Zai sambung lagi sebab masa semakin yang bawa lagi susah. Okey pelajar ya. Jadi kita dah clear, terima kasih Cikgu Salina, kita dah clear kamu dengan pelarasan, jadi kamu kena faham. Okey, jadi pelarasan kena faham betul-betul ayat dia. Saya ulang sekali lagi, kenal pelarasan, tahu nak kira nak buat ke, yang ketiga tahu nak record. Saya ulang sekali lagi, awak kenal itu pelarasan, awak boleh kira nilai dia yang terlibat, dan yang ketiga nak record dekat mana. Ini sangat penting. Macam deposit tadi, deposit telefon. Ada budak record deposit dekat akaun rugi. Salah. Itu dah merupakan aset semasa. aset semasa dah salah. Jadi awak kena faham ya pelajar. Ramai pelajar dia tak jelas lagi Sebab saya nak awak dapat kefahaman yang jelas tentang pelarasan. So bila awak jelas, awak memang boleh skor boleh skor. Jadi jelas pelajar Okey, sekarang ni kita nak pergi pula kepada pembetulan kesilapan. Mengapa saya sebut yang penting? Sebab bab ini juga bab yang popular pelajar, pembetulan kesilapan Okey, jadi bila awak faham ledger, debit kredit, prinsip catatan bergu, awak tak ada masalah untuk jawab pembetulan kesilapan sekiranya keluar tahun ini. Ini boleh keluar soalan bahagian B. Bahagian B boleh keluar. Tahun ini takut dia keluar ya pelajar. Sebab bab ini juga bab yang dah dikatakan agak penting sejak akhir ni So tengok, saya nak share screen dengan awak pembetulan kesilapan. Sebelum itu ingat dulu prinsip catatan bergu. Okey, kita pergi, saya nak share screen. Okey, nampak pelajar? Boleh? Ya cikgu. Okey, pembetulan kesilapan. Bab yang budak tak suka. Tak suka sebab apa? Dia tak Tapi saya suka. You suka tak apa. Sebab apa? Dia tak mahir debit kredit. Sebenarnya mudah mudah. Kesilapan ni boleh diuji dalam bentuk nak buat rekod jenayah ataupun nak kira pelarasan untung. Jadi bab ini kita nak fokus pada dua, jenayah dan juga nak kira untung selepas pembetulan. Okey.
nak test yang saya ajar minggu lepas, debit kredit. Okey, saya bagi peluang dulu, kita tengok balik, lepas ni bagi awak tempoh 9 minit, kita buat sama-sama Okey, ni dia. Saya bagi 5. SPM biasa kalau keluar dia akan bagi 5 atau 4. Okey. Satu betul tu, A tu akan dapat 2 markah. So dia 2 10 markah lah kalau macam ni Kalau keluar macam ni SPM mungkin 2 hingga mungkin markah 10 hingga 12 markah. Tengoklah Macam ni. Macam ni kalau buat sekejap saja. Lebih susah lagi nak buat akaun pendapatan belanjaan ke, akaun yuran ke, susah dalam bab kelab. Ini kamu hanya nak buat debit dan kredit. Cuma kena ingat nak tambah, nak debit ke nak kredit. Berdasarkan kepada prinsip catatan bergu. Okey, saya bagi tempoh awak lebih kurang 10 minit. Okey, 8 minit lah. Sekejap lebih kurang, saya bagi lebih kurang 10 minit lah untuk buat. Okay, kita bagi awak 10 minit untuk awak buat. Tengok. Okey Saya bagi contoh, bagi awak masa. Kalau dah 3.48, okey. Tengok, saya bagi awak 10 minit. 3.58 ni nak tengok boleh buat tak boleh buat. Tengok boleh semak Cikgu first one jualan kena debit and belian kena credit. 80. Betul. No, 90 right? The first one, the belian. Tak apa, cuba dulu buat semua tu. Boleh? Okey, cuba habiskan dulu semua ni, kita tengok jawapan kita bincang. Okay, cuba dulu pelajar, cuba buat dulu Okey, betulkan sikit perkataan ayat tu, angka tu. Jualan RM600 dicatat ke dalam akaun jualan 690 Sorry, 690. Salah type tu. 680 tu betul menjadi 690. Okey, jualan RM600 tersalah catat ke dalam akaun beli jualan sebagai 690 bukan 80 So berlaku di situ terlebih catat kan? Dua-dua terlebih catat. So maksud yang A tu awak kena kurangkanlah dia. Kurangkan belian. Jualan debit, belian kredit kan. Okey. So jualan you kena kurangkan 90, maka you debitkan jualan, you kreditkan belian. Okay, jadi A juga dah buat Okay, cuba B sampai Kena tulis akaun Kawita ke belian? Ya? Kena tulis akaun Kawita ke belian? Tak dengar? Kena tulis akaun Kawita ke atau belian? Tulis belian tak apa. Tak apa tulis akaun. Boleh Boleh boy? Boleh. Tulis perkataan tak perlu tulis akaun. Kita faham Dah cukup. Siap dah? Dah. Semua siap pelajar? Okay, A tadi dah jelas. Kita debitkan jualan 90, kita kreditkan belian. Sebab apa? Kita kena kurangkan belian. Kalau belian kita kurangkan,
bermakna berlaku pengurangan belanja. So kreditkan belian ya. Berarti kan guna mahir yang saya sebut dulu iaitu catatan bergu. Aset bertambah, belanja bertambah. Ini semua refresh untuk awak Okey B. Kadar bayaran tersalah debit dalam akaun insurans. Debit kadar bayaran dan kredit insurans kan, 950. Sebenarnya ianya adalah akaun kadar bayaran kan. So insurans kita kena kurangkan. So kita kena kurangkan nilai akaun insurans. So pengurangan belanja kan. So kreditkan insurans, kita debitkan kadar bayaran. So pelajar kena ingat tambah kurang. You bermain dengan tambah atau kurang. Then debit kredit. Okey. Pulangan masuk terlebih kira, begitu juga pulangan keluar. Ini catatan kontra. Pulangan keluar debit, pulangan masuk kredit. Okey. Betul. Ulang sekali lagi. Pulangan keluar debit, pulangan jualan kredit. Betul Very good. So you kurangkan pulangan keluar, you kurangkan pulangan masuk. So debit pulangan keluar, you kreditkan pulangan masuk. Okey Okey, yang ketiga kesilapan amount. Maksudnya apa dia? Terkurang catat, betul? Betul. Yang jualan kena kredit, yang kawitan kena debit. So jualan you kena tambahkan dia. So pertambahan jualan, pertambahan hasil. So kredit jualan, you tambah debit kawita. Debit kawita sebab pertambahannya akaun belum terima. Betul? Bertambahnya aset akaun kawita. So debit akaun kawita, debit kawita, kredit jualan. Okey, E paling mudah. Belian debit, kedai link kredit. Ini senang ya. Paling mudah invoice dari kedai link. Ini tertinggal rekod akaun belian. So belian dah belanja. So belanja you tambah, debit belian dan you kena kreditkan akaun belum bayar kedai link. Semak jawapan. Itu dia. Nampak pelajar? Okey, macam ni dapat markah 10. So mudah je kalau Cikgu D tu tak faham. D? D. Donkey. Donkey Tengok ayat. If it's terkurang to follow the concept. Okey. Jualan kepada kawita dicatat sebagai 305. Bermakna jualan itu terkurang catat. So terkurang sebanyak RM45. So you kena tambahkan hasil sebanyak 45. So you kena kreditkan jualan sebanyak 45 dan you kena rekodkan juga dalam akaun kawita akaun belum terima sebagai pertambahan akaun belum terima. So kita debit kawita kredit jualan. Faham. Boleh Jadi nampak tak pelajar? So kalau kamu boleh faham betul-betul debit kredit bergu tu, you tak ada masalah untuk betulkan ke semua. Saya selalu menyiasat pada pelajar. Kalau kamu mahir ni memang kamu boleh jawab. Okey, tak apa. Kita pergi yang kedua. Yang ini. Tengok yang ini pula. Okey. Saya bagi peluang awak cuba buat. Bagi awak klinik tak apa cuba dulu. Cuba faham. Ini untuk masih lagi jenam lagi. We have to credit the belanja angkutan and debit the belanja pos for the first one. Macam mana? Credit the belanja angkutan and debit the belanja pos. Ya, sebab dia sebenarnya adalah belanja pos. Tapi you record sebagai angkutan kan. So angkutan you kena kurangkan. Pengurangan belanja angkutan, you kena kreditkan angkutan dan you kena debitkan belanja pos. Very good. Nilainya sama 120. Tiada berlaku penggandaan nilai. Okey. Yang kedua B, senang. Debit insurance and credit sewa diterima. Yang ini pelajar paling mudah sebab apa? Akaun belanja terkurang rekod. So tambahkan belanja insurans, you debit insurans dan you kena tambahkan hasil. Sebab hasil juga berkurang. So bila hasil tambah, you kena kredit. So debit insurans 125 dan you kreditkan sewa diterima sebanyak 125.
Okey, macam mana ni? Okay, C. Yang C Debit have to account credit the wang. belian and debit perabot. Okey, mengapa? Akaun awang tu dah betul. Tengok balik. Belian perabot telah dibukukan ke sebelah debit akaun belian. Maknanya perabot itu dianggap sebagai belian, betul? Betul. So, apa kita buat? Kredit belian and debitkan the perabot. Betul. So, belian tu kita kena kreditkan. Dan kita tak debitkan akaun perabot. Okey, sebab ianya adalah pembelian perabot. Bukannya pembelian barang niaga. Nampak tak pelajar? Kedai awang tu dah betul ya. Kedai awang tu dah betul. Tetapi yang salah adalah akaun perabot. Sebab dianggap sebagai belian. Maka belian tu kita kena kurangkan. So kita kreditkan belian dan kita debitkan perabot. Okay, D. D macam mana? Debit ambilan kredit insurance. Kenapa panggil ambilan? Sebab Debit. insurance kereta peribadi. Betul, very good. Kan dah saya beritahu awak tadi, kalau berlakunya, kalau dalam kata kunci lah ayat tu ada perkataan sendiri atau peribadi, maka ianya adalah akaun ambilan. Tetapi kesalahan dia record sebagai akaun insurans. So, akaun insurans kita kena kurangkan belanja. So kreditkan dia. Kalau belanja berkurang, kita kena kreditkan insurans dan berlakunya pertambahan ambilan, kita debitkan ambilan. Okey, E. Sama juga. Debit alatan pejabat dan kredit belian. Okey, sebab dianggap sebagai pembelian barang niaga. Sedangkan ianya adalah pembelian alatan pejabat. Saya ulang sekali lagi. So, bagi soalan E tu, belian tu perlu dikurangkan. So, kita kreditkan belanja belian ataupun kreditkan belian, tambahan pengurangan akaun belanja dan kita tambahkan pembelian aset iaitu alatan pejabat, maka kita debitkan alatan pejabat. Belajar pusing-pusing ikut mana pun kena ingat, aset bertambah debit, aset berkurang kredit. Belanja bertambah debit, belanja berkurang kredit. So, jadi kamu nampak tak yang saya ajar minggu lepas? Pentingnya untuk kamu guna pakai dalam bab pembetulan kesilapan. Takut tahun ini keluar pelajar. Dia pernah keluar 2 tahun berturut-turut, tahun lepas tak ada. Tahun sebelum tu ada keluar, iaitu 2019 ada keluar ya pelajar. Takut tahun ni keluar, kita mana tahu ya pelajar soalan bahagian B. Tapi saya agak berhati-hati dengan pelajar. Saya tekankan pelajar tahun ini sebab takut diuji semula. Okey, bahagian B ada 3 soalan. Bahagian B pelajar kita bimbang, dia ada A, B. Saya nak beritahu kamu ya pelajar, soalan SPM ni kadang-kala bergabung. Maksudnya bahagian B tu ada soalan itu A sahaja. Satu soalan penuh 20 markah ataupun ada 2 ceraian. Ceraian A, ceraian B. Takut tahun ni keluar ceraian A, keluar bab yang boleh jawab lah. Katakan A dia keluar bab, contohlah bab soalan A tu dia keluar tajuk apa orang kata yang mudah sikit yang boleh buat, katakan rekod tak lengkap, contoh rekod tak lengkap lah, dia minta, dia kata sediakan penyata untung rugi 7 markah lah lebih kurang, 8 markah. Lepas tu B dia keluar pembetulan kesilapan, jadi rugilah pelajar ya. So untuk pelajar cemerlang, awak kena tahu semua, tak boleh awak nak skip tajuk, tak boleh. Tetapi kalau mahir catatan bergu, awak tak ada masalah. Okey. Ya, betul kan? Okey, selesai. Cikgu Okey, Zah. C. Ya. Cikgu Zah, ada request ya, minta bagi soalan yang melibatkan kesilapan songsang. Kesilapan songsang. Bagi satu contoh soalan yang kesilapan songsang atau yang kita ganda 2 kali tu. Ya, ini ada songsang tu nak? Ada tak? Dan tak ada.
Tu tak ada? Oh, saya tertinggal. Cuba Cik Zan sebut secara ringkas. Okey, kesilapan songsang macam ni ya. Okey, kita ambil kesilapan yang ganda 2 pelajar ya. Kesilapan yang Ni the A1 yang A2 kan. yang A cikgu Salina. Cikgu Salina? Soalan 3A. VJ dengan VJ. 3A. Tahu tak berganda pelajar? Times 2, 2,400. Nampak tak pelajar? Penerimaan tunai dari VJ debit ke akaun VJ. Dia kredit ke akaun tunai. Nampak tak pelajar? Sebenarnya dapat duit dari VJ. VJ tu siapa? VJ tu akaun belum terima kan? So kita kena kredit ke akaun VJ. Tetapi kesilapannya dia debit akaun VJ. Jadi bila awak kredit ke akaun VJ, awak batalkan nilai yang salah tu. Faham tak pelajar? So kalau awak debitkan akaun tunai, kredit akaun VJ, so akaun tu tak ada apa dah, habis lah. So kita debit balik semua penerimaan tunai. So debit tunai 1,200 lagi dan kita kreditkan balik VJ 1,200. Jawapan berapa gandanya? 2,400. Okey, jangan lupa ini boleh keluar juga. Bagus ya, kesilapan berganda. So debit 2,400. Kredit 2,400. Debit tunai 2,400. Kredit VJ 2,400. Kesilapan berganda. Maksud berganda ni pelajar. Nama tu. Lupa pula kesilapan. Kali 2. Bukan berganda. Kesilapan ni, ya Allah ni. Saya Nama balik dia. ya. Sekejap. Nama dia. Sekejap. Apa nama istilah Hina? Ya Allah, dah lupa dah kita. Itulah sekejap. Kali 2. Yelah kali 2. Nama dia tu. Nama saya lupa. Kesilapan songsang. Nanti. Sekejap. Saya ingat balik, recall balik. Cikgu Zan, kesilapan komisen. Ya. Ya Allah, tu apa? Oh, dah banyak benda kau mau. Thank you Cikgu Wan. Betul. Ya, commission. Ya Allah. Skema tu kita betulkan lagi. Skema tu. Betul lah. 2,400. Dengan budak saya sebut ganda 2 Ya, je. kena betulkan jawapan. Ya, kesilapan. Okey, salah. Jawapan salah. Jawapan tu 2,400 ya. Saya salah type tu. 2,400, sorry. Okey, soalan B tengok. Bayaran tunai 1,280 untuk bil telefon. Ini macam biasa lah pelajar ya. Ini biasa. Debit kata bayaran, kredit derma. Ini biasa ya. Ini macam tadi ya. Ini biasa. Okey, C pun tak ada masalah. Pulangan belian ni pun sama juga tadi kan. So kita tambahkan belian, tambahkan pulangan belian. Bertambahan belanja, so debit. Debit belian, kredit pulang belian. Okey, betul kan? Senang ya. Okey, D Yang paling D mudah. debit bank and kredit modal kan. D paling mudah. Ini apa dia? Kesilapan ketinggalan urus niaga. Ini paling mudah pelajar. Tak mungkin pelajar akan salah. So debit bank, kredit modal. Okey, E juga senang. Ini Debit jualan, kredit kenderaan. Ini merupakan pelupusan aset terpakai. So kita debitkan jualan, kita kreditkan kenderaan. Jelas ya? Yang A tu betulkan jawapan sesuai type tu 2,400. Okey, itu jurnal. Okey, apa guna yang kita belajar ni pelajar sebenarnya? Okey, jadi ingat ya, implikasi pelarasan, implikasi pembetulan kesilapan sangat penting untuk pengiraan untung bersih terselaras. Okey, dalam bab perkongsian. Okey, kita tengok balik, imbas kembali. Mengapa cikgu pergi pada kemahiran-kemahiran yang sebut sebelum ni? Sebab cikgu nak kaitkan dengan kepentingan pelajar tahu pelarasan, tahu membetulkan kesilapan untuk kita mengira untung bersih yang terselaras, yang baru. Okey? Jadi kena ingat ya pelajar. So saya ulang balik. Apa kesan-kesan untung tu? Kita ingat balik. Pengurangan belanja akan menambahkan untung bersih. Ingat ya, belanja prabayar
akan mengurangkan belanja. Jadi belanja prabayar mengurangkan belanja. So kesannya untung bersih akan bertambah. Okay, saya ulang sekali lagi pelajar. Belanja prabayar mengurangkan belanja. Bila kita betulkan belanja, Tambah untung bersih. jadi untung bersih akan bertambah. Okey, belanja belum bayar akan menambahkan belanja. So bila Mengurangkan belanja untung tambah, untung akan berkurang. Diingat pelajar? So belanja prabayar mengurangkan belanja akan menambahkan untung. Belanja belum bayar menambahkan belanja. Belanja prabayar mengurangkan belanja, untung bertambah. Belanja belum bayar menambahkan belanja, maka belanja akan berkurang. Untung akan berkurang. Okay, hasil pula. Hasil belum terima Menambahkan untung bersih. menambahkan hasil, jadi hasil akan bertambah. Hasil belum terperoleh Mengurangkan akan untung bersih. mengurangkan hasil, maka untung bersih akan berkurang. Nampak tak pelajar yang saya ajar dulu? Senangnya. Okey. Susut nilai pula. Susut nilai akan menambahkan belanja. Mengurangkan untung bersih. Akan mengurangkan untung bersih. Okey? Faham pelajar ya? Okey, cuba Ya, tengok. cikgu. Cuba tengok pula kepada ini ramai pelajar keliru. Bila melibatkan pulangan jualan, pulangan belian, ini penting dengar betul-betul Pulangan jualan. Pulangan jualan memberi kesan kepada akaun jualan, betul? Betul. Jualan tolak pulangan jualan. Jadi kalau pulangan jualan terkurang catat, apa kesan kepada untung? Tambah ke kurang? Rugi kasar. Sekejap Pulangan jualan terkurang catat. Okey, pulangan jualan Mengurangkan terkurang untung. catat. Okey, pulangan jualan terkurang catat. Bila kita betulkan, pulangan jualan tu maknanya lebih, betul? Betul. Betul. Bila pelanggan lebih pulangkan barang, apa kesan kepada jualan kita? Jualan akan Kurang. berkurang. Jualan berkurang kan? So, untung bersih akan berkurang. Dalam bab pelarasan untung. Jadi, you kena ingat ya pelajar, you kena ingat pulangan jualan, pulangan belian. Begitu juga dengan inventory. Ini juga ramai pelajar salah. Inventory awal terlebih nilai, inventory akhir terlebih nilai. Itu macam mana pula? Kalau inventory akhir terlebih nilai, apa kesan kepada kos jualan? Terlebih juga. Tak, terkurang. Tak betul kan? Kurang kos jualan if got more inventory akhir. Okey, pelajar inventory akhir terkurang nilai. So bila kita betulkan, inventory akhir akan jadi lebih, betul? Yeah, so got less cost jualan. Jadi less kos jualan. Bila kita tolak dengan inventory akhir yang nilai besar, maka kos jualan akan jadi kecil, betul? Untung kasar jadi lebih. Untuk akan jadi lebih. So pelajar, saya nak minta kat awak, tolong faham betul-betul yang pelarasan melibatkan item-item seperti inventory awal, inventory akhir. Okey? Item-item tu, pulangan jualan, pulangan, you tengok balik betul-betul. Yang itu Jadi dengan pelajar saya dah buat, saya banyak buat revision tu, sangat penting ya. Okey, tengok yang ini. Yang ini. Ini contoh soalan SPM. Mula-mula dia minta pelajar buat catatan jurnal. Okey? Untung bersih dia 65,400. Lepas itu dia kesan kesilapan. Dia suruh sediakan jurnal itu 48 markah. Okey. Yang pertama tu kita buat jurnal. Belanja membaiki premis telah direkod dalam akaun premis. Debit belanja membaiki premis dan kredit akaun premis. Okey, yang pertama tu iaitu kita debitkan akaun belanja membaiki premis dan kita kreditkan premis. 2 markah.
Yang ketiga, bil internet. Ini apa dia? Kadar bayaran. Masih belum dibayar. So rekod Kredit kadar debit kadar bayaran kan tu. betul. Dan Kredit. kredit kan yang kadar bayaran belum bayar. Okey. So berlakunya pertambahan belanja. Itu kadar bayaran. So debit kadar bayaran dan kita kreditkan liability iaitu belanja kreditkan kadar bayaran belum bayar. So debit kadar bayaran, kita kreditkan kadar bayaran belum bayar. Yang ketiga, belian alat tulis direkod dalam akaun belian. Sebenarnya Debit alat tulis dan kreditkan akaun belian. so kita tambahkan belanja alat tulis, maka debit alat tulis dan kita kurangkan akaun belian, maka kita kreditkanlah belian. Okey, yang keempat. Invoice yang dikeluarkan terkurang catat. Ini apa dia? Jualan ke belian ke apa beli? Jualan. Jalan. Ini akaun jualan. Nampak kebatnya? Invoice yang dikeluarkan. Tengok soalan SPM. Tahun Debit ini kedai keluar nyita, kredit debit. jualan. Nampak tak ni? Ini keluar apa? Invoice dikeluarkan iaitu akaun jualan terkurang catat. Maka tambahkan hasil, kita kreditkan jualan, debitkan kedai nita. Format tu pelajar, jurnal A mesti bermula dengan catatan debit. Nak pesan pada pelajar, jangan tulis dulu kredit, tulis debit. Salah So jadi itu awak akan dapat 8 markah. Yang di bawah tu, yang ini baru nak buat penyata, nak mengira untung. Awak hanya perlu tambah dan tolak sahaja. Sangat mudah. Okey. So bermula dengan untung bersih 65,400. Awak hanya perlu pilih nak tambah ke nak tolak. Okey, tengok yang pertama. Belanja membaki premis tu bertambah ke berkurang? Berkurang 2500. Tak, belanja membaki premis. Tambah. Tambah. So you kena tolak ke tambah untuk? Tolak. You kena tolak. Okey, yang kedua. Kadar bayaran tu bertambah ke berkurang nilai belanja kita? Bertambah. Berkurang. So kita kena tolak Berkurang. dalam penyata untung. Yang ketiga, bertambah tak akaun belanja kita? Nak tulis kan? Cikgu, but for this thing, I think we don't have to tolak or tambahkan because they put in the account belian already. So it makes no Betul. difference. If it So tak ada kesan kan? Yeah. Ni habiskan pelajar kan? Pelajar yang No ini kesan. tak ada apa kan kesannya, betul tak? Sebab apa? Betul. Belian habis. So ni kosong ya. Ini kosong. Yang keempat, macam mana? Tambah 120 because it's more jualan. Okey, betul. So jualan kita tambah. Yang ketiga tu tak ada apa kan? Okay, jangan salah faham ya. Okey, mungkin jawapan cikgu buat salah kot. Ada betul ini jurnal. Okey. Jawapan salah. Tak betul tu. Jawapan salah. 62680. Salah jawapan. Jawapan saya betul salah. Salah type tu. Saya salah type. Oh, cikgu. Ya. Apa? Cakap. So the belian tu no need to do anything, right? Okey. Boleh So Boleh, yang cikgu. yang itu masalah salah jawapan salah type tu. Okey, selesai. Yang ini. Ini melibatkan perkongsian. Pelajar cuba tengok perkongsian. Ni saya bagi tahu. Tahun ini kan kemungkinan kita kena fokus kepada untung bersih yang perlu diselaraskan berdasarkan kepada pelarasan. Sebab tahun ini kita target yang ini boleh keluar dalam SPM ya. Iaitu jadi awak kena mula dengan untung bersih selepas pelarasan. So 1 sampai 6 tu yang mana you perlu tolak, yang mana you perlu tambah. Okey, tengok yang pertama. Tambah insurans prabayar. Okey, insurans prabayar you kena tambah sebab mengurangkan belanja. Tunangan belian pun tambah. And then yeah, that's all. Okey. Inventory akhir terlebih nilai. Tolak. Mengapa tolak? Sebab kos jualan akan jadi lebih besar kan? Ya, cikgu. So inventory akhir tu kita kena tolak.
sewa belum bayar, belanja bertambah, betul? So have to tolak. So you kena tolak. Tolak. Pulangan belian, ni macam mana? Tambah juga cause we pay less for belian kan. Mengapa belian you kena tambah? Mengapa you kena tambah untung? Sebab bila pulangan belian you jadi besar, belian kena lebih kecil, betul? Betul. Faham tak pelajar? Bila you besar pulangan belian, katakan belian tu 1,000, tolak dengan lebih besar, dia akan lebih kecil. So bila belanja sikit, untung akan bertambah, maka you kena tambah. Yang keempat, komersial belum terperoleh mengurangkan hasil, betul? So you Betul. kena tolak PHR. Kena Belanja tolak kan? cause it's a Tolak. kenaikan. It's a Sebab penambahan belanja. pajak. Belanja, so you kena tolakkan daripada untung. Okey, pelajar tengok jawapan. Betul jawapan? Cuba tengok jawapan. Ni kesilapan tak jawapan? Jangan cikgu type salah. Cuba It's not tengok. wrong, it's correct. Betul Betul. Okey, sebab ada kadang cikgu salah type. Mana tahu kan? Okey pelajar. Itulah dia implikasi apa yang kita yang cikgu ajar pada awak berkaitan dengan pelarasan. Okey, ada masa kurang 10 minit lagi. Saya nak fokuskan kepada apa yang orang kata yang penting SPM tahun ini ya. Okay, pelajar, jadi kita boleh share di 10 minit terakhir ni. Cikgu nak share dengan awak. Okey, sekejap cikgu keluar dulu. Okey, ni cikgu nak cakap saja, cikgu tak tulis Ya, pelajar. Okey, ada berbaki lebih kurang 10 minit lagi. Cikgu nak bincang, nak fokus dengan awak apa yang penting tahun ini ya untuk awak sebab saya nak bantu awak. Sekurang-kurangnya boleh menjadi satu apa orang kata benda yang dapat membantu awak lah. Sekurang-kurangnya awak tahu yang mana awak nak fokus tahun ini, SPM tahun ini. Kita nak fokus ya. Fokus awak tu di mana? Okey, kita tengok ya. Okey, mengikut analisis saya buat, okey, macam bab rekod tak lengkap ya pelajar, bab 2 dah lama tak keluar kaedah perbandingan ya. Untuk rekod tak lengkap pelajar form 5 ingat balik bab 2 kan rekod tak lengkap. Bab itu dah lama tak keluar. Jadi awak cubalah fokus dengan itu. Tengok macam mana. Untuk rekod tak lengkap kaedah perbandingan. That one very easy. Ya, easy betul. So ingat ya, kita awak fokus kaedah perbandingan. Okey. Seterusnya, kita tengok lagi. Okey, dalam bab tingkatan 4, kita tengok bab pelupusan aset bukan semasa. Ini pun dah lama tak keluar Okey, jadi pelajar cuba tengok intai-intai sikit ya bab pelupusan. Okey. Iaitu kamu di Kendaki menyediakan akaun surat terkumpul, akaun pelupusan. Begitu juga dengan lain-lain akaun nominal lah, akaun belanja-belanja tu ke. Tengok balik bab pelupusan, bab 8 Bab 8 tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada bab pengeluaran. My favorite chapter. Bab modul akaun pengeluaran perakaunan pengeluaran tu. Okey, cuma kita bimbang tahun ini takut dia gabung dengan titik pulang modal. Mungkin ni pelajar. Jadi awak kena faham dalam bab ini awak mahirkan betul-betul pengeluaran dan juga titik pulang modal kerana kita bimbang dia akan minta pelajar mula-mula sediakan akaun pengeluaran, lepas tu dia akan gabungkan dengan soalan bab titik pulang modal, minta awak kira titik pulang modal, mungkin buat graf. Sebagai contoh, cuba tengok soalan yang pernah keluar sebelum ni dalam bab perakaunan tunai. Dia minta pelajar buka buku tunai, betul buka pula penyata penyesuaian. Itu trend soalan sekarang ya. Jadi untuk bab pengeluaran, saya nasihatkan kepada pelajar, mahirlah betul-betul, mahirlah dua-dua bahagian pengeluaran dan juga titik pulang modal.
Okey, supaya kalau keluar nanti awak tak terkejut ya, tak terkejut. Ulang sekali lagi, pengeluaran dan awak mahirkan juga bersekali dengan titik pulang modal. Okey. Untuk bab milikan untuk bab perkongsian, kita fokus kepada untuk bab penyata keuangan tahun ini, favoritnya bab perkongsian lah. Okey, perkongsian, kalau tengok pada trend soalannya, dah lama dah tak keluar bermula dengan akaun perdagangan. Sebab 2018 dia keluar dengan trend penyata perasaan untung bersih. Tapi tak apa pelajar, tadi saya bincang dengan awak, tengok juga kepada melibatkan daripada akaun perdagangan, daripada jualan lagi. Untung kasar dah pernah keluar 2011. Lepas itu 2018 dia keluar untung rugi daripada akaun untung bersih, perasaan untung. Tahun ini takut dia keluar daripada akaun perdagangan. Okey, jadi perkongsian tu tengok, tapi kalau boleh tengok semualah perkongsian dia bagi orang mahir perkongsian Okey, lepas itu bab kelab juga bab yang popular ya pelajar, bab kelab. Sebab sebelum ni kelab kalau ikut dia dah pernah keluar bahagian A. Seingat saya dia pernah keluar bahagian A dalam tempoh 2 tahun lah bahagian A. Dua kitaran dah keluar. Cuma bahagian B dia tak pernah keluar. Okay. Bahagian B tu awak kena tengok. Sebab saya ramalkan bahagian B akan keluar lah untuk akaun kelab. Boleh belajar? So akaun kelab. Boleh cikgu, sangat senang yang tu. Ya, betul. Senang bagi awak cemerlang. Okey, belajar Okey, satu lagi bab yang saya nak fokus iaitu bab analisis penyata keuangan tu. Sebab takut dia gabung ya pelajar. Saya takut nanti dia akan gabung. Maksud cikgu, dia akan gabung. Maksudnya mungkin dia keluar masuk perkongsian, dia gabung dengan tafsiran, kita mana tahu kan? Kita tak tahu. Mungkin dia, sebab dulu pernah keluar pengeluaran gabung dengan bab analisis tu. Dia pernah minta pelajar kira margin untung kasar. Okey? Jadi awak kena faham bab tafsiran ni, iaitu bab penyata analisis penyata keuangan. Awak hanya perlu tahu formula, tahu nak kira dan tahu membuat tafsiran. Saya takut nanti dia keluar soalan penyata keuangan, contohnya dia minta awak sediakan penyata keuangan, dia minta awak kira nisbah semasa ke, minta awak kira apa ke, perengatan modal, dia minta awak tafsirkan 4 markah. Habis 4 markah. Jadi bagi saya pada awak, bab analisis penyata keuangan awak belajarlah, sebab tak rugi awak belajar. Sebab dalam objektif ada keluar. Okey belajar So please have more bagus. Jadi terima kasih Jadi saya rasa sebab memanglah kalau boleh saya lebih suka kalau kita dapat bersemuka lagi senang kan. Banyak yang saya boleh terang kepada awak kan. Sebab pengalaman cikgu untuk akaun ni we need a lot of practice. You akan nampak. Jadi cikgu hanya boleh buat sekadar memberi teori kepada awak berdasar contoh yang cikgu ciptakan pelarasan. Dan awak sepatutnya bila mahir yang itu awak boleh buatlah Okey, saya rasa ada apa soalan kita boleh tanya. Tadi bagus Timothy tadi dia kata please have more being careful. Bagus mana you minat tak apa. It's okay. Never satu hari esok kita boleh jumpa. Don't worry. Ada masa kita akan berjumpa lagi untuk sesi pembicaraan mana tahu. Okey, Cikgu Salina. Saya ingat saya dah setakat tu. Thank you teacher. Cuba golong Cikgu Salina. Ada kira 4 minit. Dah. Baiklah, saya sebagai facilitator pada petang ini. Okey. Pertama sekali saya tinggi-tinggi perkataan. Ya, dan terima kasih kepada pihak JPN kerana menganjurkan Open Classroom untuk pelajar cara turun cemerlang. Yang kedua kepada Cik Zat Asri bin Tasir yang banyak memberi nasihat, motivasi, teknik. Nampak macam simple-simple tapi dalam simple tu ada juga yang murid-murid pening nak jawab. Banyak kan buat balik apa yang Cikgu Zan cakap ya. Yang paling best sekali Cikgu Zan telah membuat analisis. Ya, kamu dapat gambaran apa yang perlu difokuskan dalam SPM dalam masa yang terdekat ini. Murid-murid
murid-murid, you don't always get what you wish for, you get what you work for. Okay, dan satu perkara yang saya sangat risau adalah kecuaian. So Timothy, walaupun saya nampak awak very outstanding, okay, saya harap awak dan rakan-rakan yang lain Pavi, beberapa lagi murid yang tak boleh ingat nama saya doakan pada masa SPM tu nanti dipermudahkan semua urusan dan awak fokus, awak jawab dalam masa yang ditetapkan dengan betul dan tepat. Itu sajalah untuk kali ini. Kalau ada rezeki boleh kita berbengkel dengan Cikgu Zan pula pada masa akan datang. Baiklah, itu saja dari saya. Saya mohon ampun dan maaf sepanjang saya membimbing sebagai facilitator kepada murid-murid. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Zan. Terima kasih semua. Thank you, Cikgu. Selesai SPM. Terima kasih semua. Berjaya SPM. See you. Thank you, Cikgu. Okay. Cikgu. Banyak. Jumpa lagi insyaAllah. Okay. Terima kasih. Cikgu. Ya, Bye. sama-sama. Okay, jumpa lagi. Ada masa jumpa lagi. Terima kasih cikgu.